Singapura sedang meningkatkan usahanya untuk melindungi para pekerja jagaan kesihatan daripada penderaan. Institusi-institusi jagaan kesihatan awam mahu melaksanakan garis panduan yang diselaraskan untuk menangani sebarang bentuk penderaan terhadap pekerjanya. Langkah ini dilaksanakan setelah satu tinjauan mendapati 60% pekerja jagaan kesihatan mengatakan pernah menyaksikan atau mengalami penderaan ataupun gangguan sepanjang tahun lalu. Butiran mengenai dasar itu akan dikemaskini lagi pada akhir tahun ini. Tinjauan itu dijalankan sebuah kumpulan kerja yang mendapatkan maklum balas daripada lebih 3,000 kerja jagaan kesihatan. Hasil dapatan lain juga mendedahkan terdapat kurangnya pemahaman mengenai apa yang boleh disifatkan sebagai penderaan atau gangguan. Pekerja barisan hadapan seperti ahli farmasi lebih berkemungkinan menghadapinya. Ramai pekerja barisan hadapan menyifatkan penderaan sebagai perkara biasa yang menjadi sebahagian daripada tugas mereka. Lantaran itu, kebanyakan kejadian sebegitu tidak dilaporkan. Semasa sebuah sesi mendampingi pekerja jagaan kesihatan, Menteri Kesihatan Ong Ye Kung akur bahawa penderaan boleh terjadi dalam pelbagai keadaan. Namun beliau menekankan perlunya melindungi pekerja jagaan kesihatan. We therefore also need an efficient reporting process so that the healthcare worker can escalate the incident and seek recourse. They should be given updates and closure on the outcome of the report so that they do not feel helpless and alone when encountering abuse. While many of these processes are already in place, they can be time-consuming and often produce less than satisfactory outcome. They will need to be improved and ought to be standardized across healthcare institutions, across hospitals, especially in our public healthcare sector. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan MOH menyatakan ia menyokong sepenuhnya saranan-saranan kumpulan kerja tersebut agar pendirian lebih tegas diambil terhadap penderaan. Ini termasuklah pelaksanaan satu dasar yang tidak bertolak ansur dengan sebarang jenis penderaan terhadap pekerja jagaan kesihatan. Pertama sekali, apa yang disifatkan sebagai penderaan dan gangguan? Satu garis panduan akan menetapkan definisinya, cara untuk membuat laporan mengenai tindakan sedemikian secara berkesan dan akibat yang akan ditanggung si pelaku. Latihan adalah penting. Dengan ini, kaki tangan jagaan kesihatan akan ada kemahiran berguna untuk mencegah situasi di mana mereka berpotensi mengalami penderaan atau meredakan ketegangan dengan para pesakit. Oleh itu, satu kempen pendidikan awam peringkat nasional akan dilancarkan oleh MOH pada lewat tahun ini. Ia bertujuan untuk menyelaras jangkaan terhadap peranan pekerja jagaan kesihatan dan juga untuk menggalak sikap saling menghormati mereka. Dalam reaksi mereka, para pekerja jagaan kesihatan mengalu-alukan dasar pencegahan penderaan ini. Mereka juga berharap usaha sedemikian akan menggalakkan budaya saling hormat-menghormati antara para pesakit, penjaga dan juga pekerja. Namun mereka juga menekankan bahawa hospital-hospital perlu memainkan peranan dalam menyokong dan melindungi pekerja mereka. Satu skim yang memberi ganjaran kepada para penumpang MRT di laluan Timur Laut akan disambung semula. Iaitu ganjaran diberi jika penumpang menggunakan bas pada sebelah pagi pada hari-hari biasa. Inisiatif Travel Smart jenis itu akan disambung semula pada Isnin ini. Ia digantung pada 9 Julai lalu sementara SIM makan dilakukan. Skim itu kini akan diperluas ke lagi 5 khidmat bas yang ada di Punggol, Sengkang, Buangkok dan Haukang. Selain khidmat bas 43E, khidmat bas langsung ke bandar yang akan disertakan ke dalam skim itu ialah 654, 660, 666, 671 dan 672. Para penumpang MRT yang beralih kepada khidmat bas-bas tersebut akan menerima 150 mata bagi setiap perjalanan. Dan mata yang dikumpul boleh digunakan untuk mengurangkan separuh daripada tambang bas mereka. Skim itu bertujuan mengagihkan semula permintaan pada waktu sibuk agar rangkaian khidmat pengangkutan dapat digunakan dengan lebih cekap selain menyediakan pengalaman perjalanan lebih selesa bagi para penumpang. Saudara, kehilangan yang amat besar sekali, lebih-lebih lagi untuk masyarakat Melayu Islam. Begitulah gambaran yang dikongsi keluarga dan kenalan rapat Presiden Emeritus Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG, Ustaz Ali Muhammad yang meninggal dunia hari ini pada usia 75 tahun.
keluarga dan kenalan rapat Allahyarham berkumpul di rumahnya untuk memberi penghormatan terakhir mereka. Dalam suasana sayu dan hibah, ramai yang mengenang kembali saat-saat indah bersama Allahyarham dan mengingatnya sebagai insan yang baik hati. Menurut anak Ustaz Dr. Muhammad Ali yang merupakan pengerusi bersama RRG, bapanya disahkan meninggal dunia pada 11.45 pagi tadi disebabkan kegagalan jantung. Jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Khadijah iaitu tempat sinonim dengannya selaku pengerusi masjid itu dari 1993 hingga 2022. Selain anggota keluarga, ramai juga pemimpin turut hadir termasuk Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Menteri Undang-Undang K. Shanmugam, Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Masagos Zulkifli dan Mufti Negara Dr. Naziruddin Muhammad Nasir. Saya masih ingat dengan jelas bagaimana beliau masih lagi segar ingatannya dan semangat untuk terus memperbaiki keadaan umat Islam di Singapura sehingga saat-saat akhir yang hanya ada di fikiran beliau adalah bagaimana kita boleh memperbaiki masyarakat Islam kita. Jadi niat beliau, semangat beliau, pengorbanan jasa beliau yang amat luar biasa, saya kira sukar sangat untuk mencari pengganti dan merupakan satu kehilangan yang sangat besar. Tapi sebagai orang Islam kita yakin dengan segala yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai amanah pemergian beliau sebagai amanah kepada kita yang masih lagi hidup untuk meneruskan perjuangannya dengan sebaik-baik mungkin dan melakukan yang terbaik bagi masyarakat kita. Pelbagai sumbangan dan jasa yang ditinggalkan oleh Allahyarham Ustaz Ali Muhammad menerusi pelbagai peranan yang digalasnya. Allahyarham juga menerima pelbagai pengiktirafan bukan sahaja di peringkat masyarakat, malah juga di peringkat kebangsaan. Kita singkap antara sumbangan Allahyarham kepada masyarakat Melayu Islam dan juga negara. Kalau dinamakan perjuangan itu, tidak ada sudahnya. Perjuangan yang diteruskan supaya kemakmuran negara tidak tergugat oleh radikalisme dan ekstremisme. Itulah yang cuba diusahakan Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG yang tahun ini mencecah usia genap 20 tahun sejak ditubuhkan. Tumpuan utama RRG ketika mula-mula ditubuhkan adalah untuk tangani ancaman ideologi yang timbul daripada kumpulan jemaah Islamiah. Bukan satu tanggungjawab yang mudah namun digalas sebaiknya oleh Allahyarham Ustaz Ali Muhammad selaku pengasas dan pengurusi bersama kumpulan itu. Di bawah kepimpinannya, RRG berkembang dengan 13 anggota sahaja pada mulanya kepada 46 anggota kini. Kadang-kadang mereka disangka yang bukan-bukan, mereka tetap bersabar dan terus menjalankan tugas mereka kerana mereka sayangkan negara, sayangkan masyarakat, sayangkan keluarga mereka. Jadi alhamdulillah walaupun cabaran itu tetap ada, bermacam-macam keadaan mereka lontarkan kepada kaunselor kita, tapi tetap mereka itu bersabar dan terus menjalankan tugas-tugas mereka. Tahun lalu, Allahyarham melepaskan jawatan tersebut dan terus berkhidmat sebagai Presiden Emeritus RRG. Sumbangan Allahyarham turut diiktiraf Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam rapat umum Hari Kebangsaan tahun lalu. Selain RRG, Ustaz Ali juga menyandang banyak jawatan kepimpinan dalam masyarakat Melayu Islam. Ini termasuk sebagai pengerusi Masjid Khadijah selama 30 tahun sehingga beliau mengundurkan diri baru-baru ini. Allahyarham juga pernah menyandang jawatan sebagai pengerusi Lembaga Pengiktirafan Asatiza, anggota Jawatan Kuasa Fatwa MUIS dan bekas anggota Majlis MUIS.